Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sambungan kat mana? Kat mana? Dah lepas tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Wan Ismail rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan lepas tuntut dan tanggungan dengan membuat yang wajib, yang menggugurkan fardu. Ini wajib. Berdosa kalau kita tinggal buat, meninggalkan dia ni, meninggalkan dengan sengaja. Tu. Kalau tinggal dengan tak sengaja tu tak ada apa. Dan lepas tuntut dan tanggungan. Lepas tuntutan dan tanggungan dengan membuat perkara yang wajib itu. Betul situ tu. Yang menggugurkan fardu, lepas kewajipan. Tanggungan ni zimmah. Itu yang wajib. Dan yang kedua, perkara yang dituntut daripada kita membuatnya sebagai tuntut sunat. Apa dia ni? Sunat ni. Dan iaitu sunat perkara yang dijanji dengan diberi pahala kerana membuatnya. Membuatnya sunat itu pula tu kerana Allah Ta'ala. Kalau kerana yang lain tak. Mesti kerana Allah. Kita baca dulu, nanti baru kita hurai. Dan tiada berdosa pada meninggal perkara sunat ni. Itu yang sunat. Buat dapat pahala, kalau tak buat tak berdosa. Dan perkara yang ditegahkan kita daripadanya
daripada perkara itu. Yang ditegah ni yang dilarang. Sebagai tegah haram. Ada tak? Dan perkara yang ditegahkan kita ni, yang dilarangkan kita daripadanya perkara itu pun dua bahagi. Pertamanya, perkara yang ditegahkan kita daripadanya sebagai tegah haram. Ni dia bagi tegah yang kuat. Iaitu perkara yang ditegahkan sebagai tegah haram tu apa dia? Perkara yang dijanji dengan berdosa kita dengan dia, dengan perkara, dengan membuatkan perkara itu. Kalau tak buat lagi tak apa. Berdosa kita dengan dia dengan membuat perkara, dan diberi pahala dengan pantang kita daripadanya, daripada membuat perkara haram itu, kerana Allah Ta'ala, kerana Allah, bukan kerana yang lain. Dalam kitab ni disebut pantang. Dia tak kata tinggal. Pantang. Pantang ni apa dia? Tahan hati ketika bahasa nak buat. Itu pantang. Kalau rajin tulis. Tahan hati ketika bahasa nak buat. Dia kalau ketika tak puasa, itu dia tak panggil pantang. Tak puasa, dia tak panggil pantang. Jadi ada banyak maksud-maksud dalam kitab Baqaratul Amani ni, yang kalau cerita nanti dia akan bawa pi dekat usul fiqh. Saya takut saat ni kita jadi nampak jadi macam payah nak faham. Tak ni sekali dengan saya habis terabah. Saya nak fokus, nak mana yang penting saya nak kena sebut. Yang lain tu penting juga. Tapi bagi kita ni tak perlu kot tahu. Sebab apa? Dia membabitkan ilmu usul fiqh. Jadi hari tu kita dah belajar. Ada perkara yang disuruhkan kita buat sebagai suruh yang wajib, suruh yang sunat. Yang kedua, habis dah. Ni kita baru masuk perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang ni ada dua. Larang haram dan larang makruh. Larang haram ni disebut tadi perkara yang dijanji dengan berdosa kita dengan dia, dan diberi pahala dengan pantang kita daripadanya kerana Allah. Selalu kalau kita dengar orang duk kata apa? Perkara yang wajib ni perkara yang haram ni apa dah? Buat berdosa, tinggal dapat pahala. Buat berdosa, tinggal dapat pahala. Itu perkara haram. Jadi siapa tinggal, dapat pahala. Tapi dalam kitab Baqaratul Amani, dia kata pantang. Pantang ni saya sebut tadi apa dah? Tahan diri ketika bahasa nak buat. Kalau orang Kelantan, orang Tani kata apa? Berok. Ok. Bahasa ringkas tu. Berok. Ataupun ok. Berok. Takut ok dah. Ok ni apa dah? Ok ni bila dia buat. Dan dia bahasa dia nak buat. Ok lah. Itu ok. Berok lah. Berok dia panggil. Bukan beruk. Berok. Dia sebab apa? Kalau haram ni kita kata,
Siapa buat berdosa tinggal dapat pahala. Kita tak kena main masjid, tak payah lah. Kita main masjid nak kumpul pahala. Takut mati boleh bawa dah. Boleh bawa pahala aku kubur, boleh masuk syurga. Pahala berlambak dah. Kalau tak main masjid pun, kita duduk kat rumah silah apa. Nampak ni duduk buat maksiat tu. Kita duduk tinggal. Kita duduk tinggal maksiat ni, duduk tinggal. Orang dapat pahala. Okey, lah ni orang duduk berzina. Kita tinggal tak zina? Tinggal. Jadi tak kena dah semayang, pahala banyak masuk. Pakai duduk tidur kat rumah, ya pahala masuk. Tak. Dalam kitab ni dia kata, pantang. Pantang ni apa dia? Benda haram ni dia dapat pahala bukan kita tinggal. Kita tahan diri ketika bahasa nak buat. Lagu mana? Dia ni tak tahan dah. Tak tahan dah bahasa nak buat maksiat ni. Tak tahan, memang nak buat betul-betul. Tapi, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah, lawan. Bila lawan, dia tak buat, boom, baru dapat pahala. Bukan duduk saja macam tu, tinggal, duduk tidur kat rumah dapat pahala. Kalau tidak, tak payah main masjid kita. Bagi duduk tidur kat rumah, pahala duduk masuk. Tak kena buat, pahala duduk masuk. Buat apa? Kita tinggal maksiat. Orang main judi, kita tinggal tak judi? Tinggal. Tak, makna dia. Pantang. Apa pantang? Kemudian pantang ni pula. Dia orang yang kalau isap rokok. Contoh, kalau dia isap rokok, kemudian kalau dia memang tak isap rokok, dia tak panggil pantang. Dia memang tak isap rokok, dia tak panggil pantang. Orang panggil tak merokok. Hak pantang ni pula. Bila doktor kata jangan isap rokok, kalau isap rokok ni bahaya, dia pun pantang tahan. Macam orang pantang sakit tu. Orang perempuan pantang beranak, tak dia makan benda-benda bagian-bagian. Dia nak makan dah, lepas tu dia nak makan. Tapi dah pantang apa pantang? Tahan sak berok. Faham? Tu bahasa pantang ni, dia sikit dah. Tapi huraian cukup malam ni kalau nak hurai betul. Tu Baqarah satu-satu dia cakap. Tu macam dia kata apa? Yang dijanji bagi pahala. Tu hurai tu, boom. Tu dahsyat kita ni. Dijanji, maknanya, pantang ni, dia berasa nak buat, teringin nak buat, tapi dia tinggal, dapat pahala. Tapi kalau mai duk lalu depan mata dia tak ada berasa apa. Orang pelawak arak sedap. Arak ni kalau orang tak minum rugi. Kan? Kalau kita berasa, nak try. Astagfirullahaladzim. Baru dapat pahala. Tapi nampak arak, haram. Kan? Memang tak suka kat arak ni. Tak dapat pahala apa. Bukan tidak senang. Lalu kedai arak buat tak tahu. Tengok buat tak tahu itu. Dapat pahala berapa banyak? Botol arak banyak tu. Botol arak ada 100 pahala dapat. Nampak botol arak? Buat tak tahu macam tu. Tak. Dia berasa nak minum arak. Astagfirullah. Dapat pahala. Kalau tak ada berasa apa tak? Pantang dia macam tu. Pantang ni tahan hati ketika nak. Kalau dia tak berasa tak nak buat, dia tak dapat pahala. Faham tu? Itu pantang. Banyak orang tak faham macam tu. Benda haram, buat berdosa, tinggal dapat pahala. Tinggal dapat pahala. Bukan tinggal. Tinggal boleh faham juga. Tapi, dia maksud dia luas lagi. Tapi kalau pantang, senang. Buat tinggal ni apa dah? Tinggal ni macam mana? Tinggal ni kita buat, lepas tu lepas. Itu salah satu makna dia. Salah satu makna tinggal apa dah? Kita minum arak, lepas tu biar. Itu tinggal juga. Jadi banyak, luas maksud tinggal. Jadi pada dia terima pantang. Apa pantang? Berok. Mana? Tahan. Doktor kata tak boleh. Tuan sakit, tak boleh minum air sejuk. Allah, nak minum air sejuk. Nak minum tak kira dah, tapi doktor tak bagi. Tu orang panggil pantang. Pantang tahan hati ketika nak. Hati nak sangat tapi tak mau. Itu pantang. Faham tu? Tu pantang situ. Kalau tak rasa apa, macam saya. Saya tak merokok. Contohlah kalau kita rokok tu. Saya tak dapat pahala. Tak isap rokok. Saya tak dapat pahala. Hak dapat pahala apa dia? Ditinggal isap rokok.
Lepas tu masa dia tinggal tu dia dapat pahala. Lepas tu dia tak puasa dah. Tapi tiba-tiba bahasa nak isap rokok pula. Astagfirullah, aku tak mahu. Ha, dapat pahala pula. Dia bukan dia dapat pahala sedia begitu lah. Kalau tidak, tak kena semayang. Semayang ni kita nak campur pahala. Ni duduk kat rumah, duduk campur pahala. Merata orang duduk berzina. Kuala Lumpur duduk berzina. Belah Stang ada orang zina. Merata belah kampung pun ada lah. Ada duduk minum, duduk main judi, duduk macam-macam, duduk macam. Kita ni duduk dalam masjid, apa pun tak buat. Ha, dapat pahala. Tak dapat. Dia ketika berasa, barulah dia dapat pahala. Ketika berasa, astagfirullahaladzim, aku tak mau, haram. Ha, baru dapat pahala. Kalau tak berasa apa, tak dapat pahala. Itu tengok kitab ni, dia cakap bahasa halus. Ha, berok ni nak tulis macam mana? Tulis kat ni, ha, anak cucu baca. Apa ni? Ayah tulis berok. Ha, berok. Ha, berok ni tahan. Baik. Dan yang kedua, perkara yang ditegahkan kita daripadanya perkara tegah karahah, tegah makruh. Iaitu tegah karahah ni, ataupun perkara yang ditegah sebagai tegah karahah, iaitu perkara yang dijanji dengan diberi pahala kerana pantang kita daripadanya kerana Allah dan tiada berdosa dengan dia, dengan membuat perkara itu. Benda makruh, buat tak berdosa. Ni, benda makruh ni, kalau kita tahan, kita tinggal, dapat pahala. Dan dia tak berdosa. Kalau kita buat dia. Nak sampai macam apa dia, benda haram tu tak. Tapi kalau kita tahan diri, dapat pahala. Tapi syarat dia pantang. Ha, makruh ni kita buat rokok lah no. Ha, buat haram tak marah pula orang. Kita buat makruh. Nah, kalau dia memang tak isap rokok pada awal, tak isap rokok pada awal, tak dapat pahala. Tapi dia isap rokok, kemudian dia berasa dia nak tinggal. Maknanya dia tak mau buat dah. Dia tak mau hisap dah. Baru berasa nak hisap, dapat pahala. Tapi kerana Allah. Kalau kerana doktor tak boleh. Doktor kata tak boleh hisap rokok ni. Sebab apa? Tuan ada penyakit jantung, bahaya. Dia pun, aku tak mau hisap rokok dah. Dia tak mau hisap rokok tu kerana jantung, dia tak dapat pahala. Sebab tu Tok Syekh tulis kerana Allah. Dia kena kerana Allah. Ha. Nah itu, tak berdosa kita buat. Kalau tidak, jenuh berdosa, banyak benda kita tak buat. Ha. Dan perkara yang dibiarkan itu, dibiak ni maknanya ikutlah, nak buat tak mau buat. Iaitu harus pada syarak. Itu perkara yang dibiak, perkara yang harus pada syarak. Iaitu perkara yang dibiak atau perkara yang harus ni, perkara yang tiada berdosa dengan membuatnya dan tiada dengan meninggal tiada berdosa kalau tinggal. Buat tak berdosa, tinggal tak berdosa, dan tiada pahala padanya. Pada perkara tadi. Tak ada pahala apa. Tu, buat tak dapat pahala, tinggal tak dapat pahala. Tak ada pahala padanya pada perkara tadi. Tapi perkara yang harus ni, buat tak dapat pahala, tak dapat pahala, tinggal pun tak berdosa, kosong saja. Ada pun benda makruh, tinggal dapat pahala. Buat tak berdosa. Benda yang harus, buat tak dapat apa,
tinggal pun tak dapat apa. Tapi selama dia tidak menjadi tangga kepada perkara yang wajib dan perkara yang sunat dan perkara yang haram. Tangga ni apa dia? Wasilah. Saya tak nak terjemah. Benda tu harus. Tetapi dia menjadi tangga atau perantaraan kepada yang wajib, dia wajib. Kalau dia menjadi tangga atau perantaraan kepada benda yang haram, dia jadi haram. Naik motor harus. Naik motor harus. Mana naik motor wajib? Tapi naik motor nak pergi berzina, naik motor haram. Naik motor tu harus. Tapi dia menjadi tangga dan wasilah perantara kepada haram, haram dia. Kalau nak pergi mengaji, naik motor harus. Tapi nak pergi mengaji wajib. Jadi dia nak pergi mengaji tu, naik motor tu jadi wajib. Kiahlah ni hak lain. Begitu juga kalau dia menjadi perantaraan kepada yang sunat, dia jadi sunat. Jadi kita ambil manfaat lah dengan perkara yang harum ni supaya dia jadi perkara yang tak mendapat pahala. Biar dia jadi benda yang dapat pahala. Kita niat takarub kepada Tuhan. Niat bagi elok, insya-Allah hak benda harum jadi benda dapat pahala, jadi wasilah kepada sunat. Dia tak jadi dia tu bukan diri sunat, tapi dia menjadi sunat dengan sebab ditengok kepada dia panggil maqasid. Lil wasail hukmul maqasid. Bagi perantaraan ini dia seperti hukum tujuan. Ni macam kita mengaji sifat 20 ni. Dia bukan wajib. Dengar elok-elok dulu. Mengaji sifat 20 ni dia bukan wajib. Asalnya. Kalau wajib Nabi berasa, Nabi tak mengaji sifat 20. Zaman sahabat tak mengaji Baqarah. Sahabat tak mengaji Faridah. Faridah ni baru ya. Baru 300 tahun, 400 tahun, 200 tahun, 300 tahun ya. Baqarah ni baru 100 tahun. Nabi tu 1000 tahun lebih dah. Tapi mai di zaman kita ni, kita tak boleh kenal Tuhan, melainkan kena mengaji sifat 20. Maka sifat 20 pun wajib lah. Wajib mengaji sifat 20. Asal tak wajib. Yang wajib kenal Tuhan. Yang wajib kenal Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa'lamu anna Allah maulakum. Allah suruh kenal dia. Jadi nak kenal dia macam mana? Tengok langit. Nak kenal dia tak boleh. Nak kenal dia, ulama buat. Mana? Ulama buat sifat 20. Maka dengan sifat 20 ni, banyak orang kenal Tuhan. Dan banyak orang iktikad tak salah. Maka mengaji sifat 20 wajib juga. Dia panggil dalam kaedah, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna sesuatu kewajipan melainkan dengan dia. Dengan dia baru jadi sempurna kewajipan. Maka dia juga wajib. Sebab tu dia panggil ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu fardu ain. Kenapa ilmu fardu ain? Dia sebenarnya macam fiqh. Yang wajib tu sembahyang. Yang wajib tu haji. Yang wajib tu puasa. Yang wajib tu zakat. Tapi macam mana nak sembahyang? Macam mana nak zakat? Macam mana nak haji? Maka kena mengaji fiqh. Fiqh jadi ilmu fardu ain. Gitu. Gitu juga. Begitu juga. Jaga hati ni wajib. Allah Taala ancam siapa-siapa yang sembahyang tak ikhlas. Wa wailul lil musallin allazina hum an salatim sahun. Lah bagi orang yang sembahyang lalai. Maka ini bahaya. Maka macam mana nak bagi hati jaga elok? Kena mengaji tasawuf. Maka tasawuf pun wajib juga. Itu dia bagi ilmu fardu ain kafar. Apa kafar? Pengajian itu mesti ada tauhid, fiqh dan tasawuf. Dan ilmu sifat 20 dah memang dah terjamin. Dah memang terjamin ilmu ni. Dan saya pun kalau kata, ustaz saya tak umi sifat 20. Bepi kah?
Tapi hang kenal Tuhan tak? Tak kenal. Hang kena carilah jalan macam mana nak kenal Tuhan. Kalau ada jalan, ada cara tak kenal Tuhan bukan melalui sifat 20, lah. Orang tadi kata lah apa? Ikut. Tapi dah tak ada jalan. Tak ada jalan. Sama kita nak ajak Quran, lagi dia pun tak kerti. Dia ajak Qul Huwallahu Ahad. Itulah timbulnya Allah makhluk halui. Dengar tak? Dia duk bawa mata lah ni. Tapi ni masjid ni fikir Allah. Ikut tak mau tapi dia kena kat tajuk dia. Allah makhluk halui. Kena dengar ni. Kan? Ni duk viral tapi senyap dah. Tuan dia tarik balik. Bagi. Tapi tuan dia jangan marah saya. Dia mula-mula saya orang sangka baik dengan dia. Sangka baik macam mana? Bukan sangka baik macam mana. Dia ni silap cakap bang Gali. Dia silap cakap. Sebab apa? Mula dia cakap tu elok dah. Dia kata Tuhan bukan nampak. Tuhan bukan macam kita. Sambil-sambil duduk berikat. Sambil duduk masak bang Gali. Kata tukang masak kata. Dong tu Tuhan ni tak nampak. Tuhan ni makhluk halui. Oh, disilap kat situ. Tuhan makhluk halui. Nah. Tapi sebenarnya dia mujuk dan terima kasih Allah nak selamat dia. Kalau dia tak ucap Allah makhluk halui, dia duk sangka sampai mati itulah Tuhan makhluk halui. Sampai mati dia kata Tuhan makhluk halui. Tapi bila dia terucap Allah nak selamat dia, Allah makhluk halui, orang pakat tengok dia. Dia pun astagfirullah, dia insaf. Mudah-mudahan dia ikhlas. Dan dia kena terima kasih. Orang tengok dia kena terima kasih. Dan tidak sampai ke mati duk makhluk halui tu. Kita ni menyamakan Allah dengan makhluk kafir. Semua ulama kata begitu. Semua ulama muhadisin, siapa yang menyerupai Allah dengan makhluk, maka kafir. Menyerupai. Kalau memakhlukkan Allah, lagi teruk. Menyerupai Allah dengan makhluk pun tak boleh, apatah memakhlukkan Allah. Ni saya nak cerita ni apa dah? Nak cerita kes tak mengaji sifat 20. Tu dia lah orang nak mengaji jirim, jisim, hampa tak mau. Yang tegur pun sepasal juga, malas nak sebut. Yang tegur pun penentang sifat 20. Tu nak abang kata. Orang awam dia bukan macam zaman sahabat dulu. Zaman sahabat tak perlu mengaji sifat 20. Tapi zaman kita tak mengaji, tu jadi. Sebab apa? Geng-geng doktor juga cakap. Ni geng doktor. Bukan semua. Doktor ni jenis suka tegur orang ni. Dia tahu mana ada makhluk yang tak jisim. Saya nampak faham dia nak kata Allah ni, dia kata Allah ni duduk atas langit. Kemudian dia berkait dengan yang ada ni mesti jisim. Barangkali dia nak kata Tuhan jisim, tapi tak apa. Dia tarik balik, saya tolak pergi. Mudah-mudahan betul lah. Tapi saya dengar betul-betul dengan telinga lah tu. Dah bukan sekali dua, banyak kali. Tapi saya nak fokus dia kata apa. Dia nak abang kata apa ni. Mesti benda ada, mesti bertempat. Tak apalah, hak tu biar pergi. Tapi dia seorang doktor, dia tak cakap bang, mana ada makhluk yang tak berjisim? Tuan-tuan, mana ada? Semua ada berjisim. Ada makhluk lain per Allah yang tak berjisim, bukan Allah. Ada makhluk. Barangkali dia nak kait Allah. Allah berjisim juga. Tapi tak apa, dia tarik balik. Tak apa. Tapi dia dapat kata apa? Mana ada makhluk yang tak berjisim, tuan-tuan? Anak murid dia duduk gelak. Gelak kat kita bodoh. Padahal mereka diperbodoh. Maaf. Jisim ni benda apa? Mujak. Kalau duduk menji kelas, saya tanya seorang-seorang dah. Tapi duduk macam ni dah lah. Kalau tanya saya ni, bulan depan tak ada orang tak. Pandai belakang lah saja ni kan. Mengaji belakang dah. Jisim ni apa dah? Ma tarakkaba min jauharaini fardain. Suatu yang tersusun daripada dua atom. Dua yang paling halui. Satu benda yang paling halui bergabung melekat, maka itulah jisim. Bila melekat, mana dia boleh pisah. Bila dua atom, boom, melekat. Itu jisim tu ada. Ada lagi yang halus, saya sebutlah atom. Bagi mudah faham. Tak mau sebutlah neutron apa tu. Pening. Dia sebut atom tu.
Yang berkata, ustaz tak kerti ada lagi. Tak kerti, saya pun kerti kak. Mengaji pondok pun kerti kak. Tapi kita sebut atom bagi mudah. Bila dua atom bergabung, maka jisim nama dia. Bila dia bergabung, maka dia boleh pisah. Dia boleh macam ni. Tapi kalau hak ni, nak kerat tak boleh dah. Itu dia panggil jirim, bukan jisim. Dia bukan jisim, dia panggil jirim. Dia nak kena habaq dia, itulah kena mengaji tauhid. Tok kata apa? Makhluk ni tak boleh lari daripada dua. Jirim dan arat, bukan jisim. Jirim atau arat. Jirim baru betul. Setiap jisim jirim. Tapi setiap jirim tak semestinya jisim. Ada makhluk yang bukan jisim, tapi dia jirim. Mana? Atom. Siapa? Guru fizik. Cuba tengok. Atom dia bukan jisim. Dia tidak ada dimensi. Dia tidak ada aktul. Dia tak ada al-umku. Dia tak ada al-ard. Itu perbahasan ilmu makulat al-asyarah. Ilmu metafizik. Itu dia kena ada kursus lain. Itu dia kena ada papan putih. Jangan main. Ilmu tauhid ni dah dibongkar nanti. Bom pun boleh buat. Tapi nanti dulu. Bom pun boleh buat. Mah pun boleh buat. Jangan main. Ilmu ni. Mengaji duk pom. Sebab dia perlu kolot. Tak ada duk kolot lah main nak bongkar main. Nak faham dia faham tak? Ni duk kolak apa? Jisim pun tak tahu. Jisim lah apa? Dia nak abang kata mesti bertubuh kot barangkali. Macam tu barangkali kot. Dia tahu semua makhluk mesti berjisim. Atom bukan jisim. Jirim. Jisim ni bila boleh kerat. Atom tak boleh kerat. Tapi setiap jisim confirm. Setiap jisim mesti jirim. Tapi setiap jirim tak semestinya jisim. Dia panggil jirim farad ataupun ulama tak boleh jirim farad jauhar firik. Yang tu urut kita jauhar firik, jauhar pirik. Jauhar firik tu sebut. Jauhar pirik apa dah? Hak paling halus. Jauhar firik bukan jisim sebab dia tidak ada dimensi. Dia tidak ada panjang, dia tak ada apa. Apa dah? Isi padu apa benar? Macam tu lah. Daya takdiat tu, itu takdir. Isi padu bagi dia tak ada kosong. Takkan simple. Patut dia kena kata nak batu jangan tiru orang. Tok kata makhluk ni tak boleh lari daripada jirim, bukan jisim. Tak boleh lari daripada jirim. Jirim betul. Atom jirim, jirim firik. Jisim ni jirim kasif, jirim yang berobjek ada benda. Kalau angin jirim latif, jisim latif. Senang kan? Angin jirim juga. Dan dia panggil jisim yang latif. Tapi atom dia bukan jisim. Jirim firik ataupun jauhar firik. Tu mengaji. InsyaAllah. Mengaji Baqarah jangan tinggal. Reti nanti. Tak sampai bab dia lagi. Tak sampai, belum sampai lagi. Tapi nak cerita dah. Seorang doktor tak sepatut cakap macam tu. Apatah nak sama Allah dengan jisim? Apatah nak kata Tuhan berjisim? Sedangkan atom pun tak berjisim. Atom tak berjisim. Macam ni kita kata Allah tu berjisim. Atom pun tak berjisim. Kalau atom ada 10, atom ada 1000. Atom ni semua tak berjisim. Tapi bila dia bergabung, maka jisim nama dia. Sebab dia boleh dipisah. Ma tarakaba min jauharaini fardain. Suatu yang tersisa daripada dua jauhar fir atom, dua atom. Tu kalau suruh datang ke definisi berselerak tu, buat apa? Disebut dia tak betul lah. Berselerak. Jisim nak tambah, jirim nak tambah. Kita berani lawan walaupun ada cikgu fizik. Berani lawan. Saya banyak dah cikgu fizik duk ikut daurah saya duk mengajar. Duk senyap. Dia tahu hak ustaz duk cerita hak ulama bukan saya. Tinggi pada hak kami duk mengajar lagi. Dia guru fizik. Tinggi lagi pada hak kami duk mengajar. Bukan tinggi saya. Tinggi hak ulama duk cerita. Lepas tu kita mengaji jirim jisim ni jangan buat main. Dia lebih dahsyat pada ilmu lain yang kita baca. Ilmu ni lebih canggih. Sains bukanlah dia. Tunggu masa dah nanti. Tunggu masa dah kita nak cerita nanti. Ini kes sebab apa? Bila tak mengaji jirim jisim, hak tu dia boleh cakap tu Tuhan makhluk halui. Tuhan tu semua yang ada pasti berjisim. Dia nak cerita tu dia nak kait. Tapi dah orang sanggah dia, bam.
Ada Tok Guru baru meninggal baru ni. Tok Guru tu sanggah. Tapi Allah sayang dia. Allah ambil. Babaya. Mari tu. Baru kemari. Tok Guru tu tak pernah cakap. Dia tak pernah cakap. Tapi hari tu dia tegur. Dia tegur hak saya kata ni. Doktor ni. Dia kata, kita tak boleh diam lah. Itu nasihat dia terakhir. Dia kata, kenapa kita tak bunyi? Dia kata, kenapa kita biar bila dia sanggup dia kata berjisim, Tuhan duduk atas langit. Tuhan duduk atas. Mana ada yang tak berjisim, mesti berjisim. Apa kena mengena dia kek dengan jisim? Tetapi dia nafikan. Tak apalah kita. Tak apalah dia nafikan tu baik pergi kat dia. Kita bukan jenis jahat duk pergi bongkak. Kalau kita nak bongkak, berlambak video dia. Dulu berlambak. Tapi kita bukan jenis tu. Jenis duk pergi bongkak-bongkak. Duk pergi bongkak cerita buruk Tok Guru. Nak ambil apa? Nak ambil ni. Dia apa ni YouTuber lah ni. Nak tu. Nak subscribe ke menentang apa saya tak kerti. Tu. Kalau duk ngajak tak apa. Duk takak ngajak tak apa. Ni dah buat video sekerat-sekerat. Duk cari. Nak cari like, subscribe, apa share, apa macam-macam lah. Lah ni jadi macam tu lah ni. Semua nak buat. Kerana tu lah ni. Bongkak tu Tok Guru habis. Ada ni. Dan dalam YouTube. Duk bongkak pakai baju Superman. Kepiah tak pakai. Teguk Tok Guru pakai serban. Pakai baju Batman. Kadang-kadang pakai baju Doraemon tu. Saya kata, pok ni otak Doraemon. Kita duk cerita Tuhan, dia faham Doraemon. Lalah, ditunjuk kat saya sendiri. Dia pakai baju Doraemon. Tajuk. Memandaikan umat. Saya marah. Mula nak marah. Tak apalah. Jadi ayat tu. Ada Tok Guru. Itu pesanan Tok Guru. Kalau kita dengar balik, cuba kita dengar. Baba Tok Guru Haji Yahya. Dia tak pernah cakap dia orang warak. Dia pun tak kata, saya ni kan saya siap dah. Dia kata nak kata macam mana tu. Kalau saya, pukul dulu lah. Dia tak pun nak kata, tak bagus. Dia tak kata macam tu. Kalau saya tak nak kata, tak bagus lah. Orang warak. Lepas tu tak lama. Jadi, benda yang tak betul ni, dia nak timbul. Dia kena ambil ni, ulat lama ni. Yang kita duk kata, tu duk tegur orang tu yang faham dia mati tu. Tak. Sebab tu Tok Guru banyak mati lah ni. Sebab apa? Kita duk zaman hujung ni, zaman-zaman rosak. Zaman kerosakan lah ni. Jadi, senang. Nak pergi rosak senang je. Ambil buat-buat ni. Sebab tu tengok Tok Guru sakit habis. Ni dalam sebulan dua Tok Guru sakit habis. Hak meninggal, hak sakit. Betul tak? Tapi, heran pokok dia tak sakit. Pokok kita tak sakit. Tu. Sakit habis, semua bekat tak larat. Tok Guru Babaya tu baru dia teguk. 3 hari meninggal. Dia tak boleh benda ni tak boleh biar. Kenapa kita tak teguk dia tu? Kita ambil kat situ. Kenapa kita tak teguk dia kata? 3 hari 4 hari tu ambil dah. Meninggal kemari. Orang warak, orang cukup baik, cukup alim. Jangan duk pergi kata, tu sebab duk pergi kata kat orang. Tu Tuhan ambil tu. Ada jenis orang macam ni Tuhan nak ambil awal. Tuan-tuan doa lah saya umur panjang. Tak ni kena ambil pula ni. Dosa banyak lagi. Habis tu. Dah berharap selerak mati tu. Mati habis tu. Tuan-tuan tak tahu ni. Banyak sakit. Kawan-kawan saya duk mengajak. Sakit kan. Duk bawa benda ni. Sakit habis. Tak mengajak kadang setahun 2. Tak mengajak duk senyap. Duk ada. Waktu pukul betul-betul. Pukul. Kau boleh nak mau tarik bang pok ni jangan boleh mengajar. Baik. Jadi perkara itu nak cerita tentang betapa pentingnya mengaji jirim dan jisim. Supaya kita tak iktikad salah di Tuhan. Siapa-siapa kata Tuhan jisim kafir. Dan ada geng-geng mereka bercakap Tuhan jisim. Tapi dia sendiri dia nafi. Berapa geng dia tegur sendiri. Dia tahu betul kalau doktor kata macam ni. Minta doktor cerita balik. Dia tak, makna dia kata dia tak kata. Makna apa? Dia menolak kawan-kawan dia yang mengatakan Tuhan berjisim. Dia kata tak kata. Bila kata Tuhan duduk di atas, dia mesti jisim. Bila Tuhan ni, bila dia duduk atas, dia mestilah berjisim. Dia tak boleh pilih. Jajak dia nak duduk macam mana? Kalau tidak macam mana dia nak duduk? Kalau duduk di atas, dia mesti jisim. Tiba yang ni, maka di atas.
Iktibar sini dia kanan. Jisim sama jisim. Duduk sini kiri. Saya pernah cerita dah sebelum ni. Satu pentingnya mengaji sifat 20. Sebab tu kita mengaji sifat-sifat mustahil agar kita tak iktikad. Maaf saya sebut terpaksa kena sebut benda ni. Jadi perkara yang harus, mengaji sifat 20 asalnya harus. Dia bukan wajib. Kalau wajib sahabat-sahabat berdasar. Tapi oleh kerana zaman kita lah ni tak ada jalan melainkan mengaji sifat 20 berkenaan Allah, maka dia juga menjadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Lil wasail hukmul maqasid. Macam kita, dia ikut dalam Quran, kita ambil wuduk takat ni ilal marafiq, sehingga takat ni ambil wuduk. Dia buka abang sampai kat lengan, sampai kat sini. Tapi kat sini macam mana nak basuh? Kat sini kat mana? Mana dia punya takrif dia, definisi dia kat mana? Sini ke, sini ke, tengah ni ke, sini ke, hujung sikit. Ulama kata tak boleh basuh dengan sempurna, melainkan bagi lebih. Maka lebih tu wajib. Maka jadi tak jadi keliru dah. Sampai siku ni, tengah ni ke, atas ni ke, tengah ni ke, sini ke, sini ke, sini ke. Sampai kat siku ni Allah Taala kata, Al-Quran kata, basuh tangan sampai siku. Siku kat mana? Jadi bagi lebih baru sempurna wajib. Maka lebih juga wajib. Tapi jangan lebih-lebih tu membazir pula, tadi haram. Saat ni jadi makruh membazir ayam sampai kat sini. Dia basuh tu dia nalar sampai kat sini. Tak, bagi lebih. Begitu juga aurat kita, lutut sampai pusat. Pusat ni sampai kat mana? Ni pusat. Tengah ni bawah pusat, atas pusat. 1/4, 1/4. Berapa? Jadi bagi lebih. Maka tertutuplah pusat dengan sempurna. Maka lebih itu wajib juga. Jadi pok-pok duk tunjuk pusat tu bukan apa? Dia mengaji takat tu. Tu. Dia mengaji kaedah memang takat pusat. Sampai dekat pusat. Sampai dekat pusat pula. Dia sampai kat pusat pun dia lah. Dia ada sampai dekat sepadan sampai dah. Ada yang sampai lepas sepadan. Dia kata ilmu ni payah. Jadi dia faham. Sampai pusat. Sampai kat pusat pun dia. Pusat tu biar terbojol bila nampak. Atau sampai pusat kena bagi lebih. Macam kita kata apa? Aku sirtu min Makkah ilal Madinah. Aku berjalan daripada Makkah sampai ke Madinah. Dia kalau Arab, kalau ila, aku berjalan daripada Makkah sampai Madinah. Sampai pada Madinah dia berhenti. Itu sirtu min Makkah ilal Madinah. Tapi kalau hatta, akal tu sama kata, hatta ra'sa, aku makan ikan sehingga kepala, sampai kepala makan. Tu kena mengaji tata bahasa Arab. Tapi kita tak payah fikir lah, biar bagi kami fikir. Tapi kena bagi reti dengar juga. Lah ni banyak tu jadi pok-pok ni tak reti benda ni. Usul fiqh tak mengaji, mustalah hadis tu mengaji sikit-sikit. Allah, kawaid fiqh tak mengaji, mantik, tauhid, bayan, badek, ma'ani tak mengaji. Sebab tu kata depa mudah sangat nak hukum ulama, nak menyesatkan ulama. Saya bukan duk menyalahkan apa, saya nak bela tutup guru. Yang tu kata ustaz ni budak, saya nak bela tutup guru. Nak bela tu selesai, nak bela tutup guru duk baik. Saya tukang habang. Sementara seorang duk darah lagi, duk siap lagi, saya nak turun habang. Sebab nanti dah tua nanti, sama ada mati, ataupun kalau hidup umur panjang, duk tua dia tak boleh dah, duk batuk, kok. Jirim habang macam tu lah. Kan? Sementara saya duk pasal sihat lagi ni, bagilah saya cakap. Banyak benda yang nak kena cakap. Jadi sekadar tu dulu, maka nyatalah bahawa hukum syarak itu 5 bagai. Berhenti kat situ. Maka nyatalah hukum syarak ada 5. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Alhamdulillah. Allah taqabbal minna du'ana wa tub alaina. Allah muftah alaina futuhal 'afiyah wa ansur alaina bi rahmatika ya rabb. Nas'alukallah هم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الممكنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.